Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Okey, hari ni apa yang saya ingin kongsikan adalah 5 tips untuk belajar dengan cara yang berkesan untuk kita menghadapi peperiksaan yang akan datang. Ini khususnya untuk adik-adik yang akan menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Okey, macam ni. Pada pandangan saya, 5 tips ini diambil berdasarkan kajian-kajian yang dibuat dan juga pengalaman saya sendiri. Yang pertama adalah belajar secara berkumpulan, study group. Study group ini penting kerana kita dapat bertukar-tukar pendapat antara satu sama yang lain. Contohnya dalam satu grup tu akan ada seorang yang masterpiece, akan ada seorang yang hebat dalam subjek ni, akan ada seorang yang hebat dalam subjek ni. Contoh, saya lemah dalam subjek sejarah, saya refer dekat orang yang pandai sejarah, dia pun bercerita, barulah saya faham. Bukan kata dalam kelas kita tak faham, no, tapi lebih kepada bila study group ni kita lagi selesa dengan kawan-kawan. So bila kawan-kawan bercerita dengan kawan-kawan, kita rasa macam lagi, oh betul. Okey, contoh yang pakar dalam bab sejarah ni tak pandai dalam bab matematik, ada kawan yang lain pandai dalam bab matematik, dia kongsikan pula masalah-masalah yang patut diselesaikan dalam bab matematik. Secara tak langsung mereka bertukar-tukar pendapat dan saya, walaupun saya pandai ataupun tidak pandai, kita dapat juga ilmu tu. Itu fungsi study group. Yang penting masa study group jangan bersembang di luar topik, jangan bercinta ataupun membuat perkara-perkara yang lara. Perkara kedua, tips yang kedua yang saya amalkan adalah tumpukan perhatian kita semasa guru mengajar di depan kelas. Kenapa? Baiklah, boleh dikatakan apabila kita berada di dalam kelas, yang cikgu ajar itu merupakan perkara yang amat penting. Bila kita self-study, itu lebih kepada tambahan. Jadi perkara yang basic kita kena capture awal-awal supaya kita dapat tips yang lebih baik apabila kita belajar secara bersendirian. Kita tumpukan perhatian. Tips yang ketiga adalah ambil nota-nota penting semasa guru mengajar. Okey, tips ini juga penting untuk pelajar-pelajar yang akan berada di universiti. Setiap apa yang guru katakan, setiap apa yang cikgu kita ajar, kita ambil nota. And nota-nota itu sangat penting kerana kita boleh letakkan dalam jawapan-jawapan peperiksaan yang akan kita hadapi. Tak mungkin guru akan berkongsikan nota-nota yang tidak penting. Ingat tu. Poin yang keempat pula adalah lebih kepada penceritaan. Kita bercerita balik apa yang kita belajar kepada kawan-kawan kita. Cara ini agak berkesan kerana apabila kita bercerita, kita cuba mengingati apa yang kita baca semalam ataupun sebentar tadi. Dan apabila kita bercerita pula dengan kawan-kawan lain pun dah study benda tu. So bila kawan ni bercerita, kawan ni juga dapat input. So kalau ada benda salah, dia akan betulkan. Bukan, yang aku tak silap aku, yang aku baca macam ni. Nampak? So secara tak langsung kita dapat perbetulkan poin-poin yang salah, and kita dapat kukuhkan lagi poin-poin yang sepatutnya kita kena ingat untuk kita hadap exam nanti. Tapi jangan buat sejam sebelum nak exam baru nak bertukar-tukar bercerita. Pastikan 2-3 hari sebelum. Ianya amat berkesan, percayalah. Dan poin yang terakhir adalah pastikan tempat persekitaran kita bersih, tenang, supaya kita dapat belajar dengan keadaan yang aman dan damai. Sebab kalau keadaan bercelaru, bunyi tu, bunyi ni, bunyi tu, bunyi ni, walhal kalau kita dengar lagu sekalipun, dia amat mengganggu kerana kita belajar, kita nak masuk terus dalam kepala otak kita. Bila kita dengar lagu, kita belajar, semacam bagi saya macam agak kurang berkesan. Tapi ada certain orang, okey, terpulang pada masing-masing. Pastikan pada sekitaran kita aman, tenang. Okey, itu saja dari saya. 5 tips ini amat berguna sekira anda manfaatkan betul-betul. Salah satu pun tak apa, pastikan istiqamah berterusan. Dan saya doakan adik-adik ataupun para pelajar yang berada di universiti, tak kisahlah yang akan menghadapi peperiksaan ini, semoga berjaya. Dan jangan buang masa ke atas perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Nak main game, persilakan. Nak sembang-sembang, dipersilakan. Nak tonton wayang, dipersilakan. Tapi time belajar, tolong fokus. Itu sahaja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Work hard, study smart. Ingat tu. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.